Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sila ke muka surat 37. Kita baca ayat 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون Sadaqallahul Azim. Pembesar suara kurang baik sikit kan. Saya tak dengar, tak dapat balik suara tadi dengan betul. Tak dapat bercelaru gitu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari mana saja engkau keluar, kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hendaklah halakan mukamu ke arah masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik, sesungguhnya berkiblatkan Kaabah adalah perintah yang benar dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai terhadap apa jua yang kamu kerjakan. Sebelum kita teruskan ayat ini, saya ingin menyatakan semalam kita bercakap tentang pembahagian umat. Semalam dan sebelum itu, pembahagian manusia ini saya nyatakan pembahagian yang dibuat oleh bukan Islam, pembahagian berdasarkan benua, berdasarkan kulit, berdasarkan kekayaan, berdasarkan tahap pengajian, budaya, masyarakat dan sebagainya. Pembahagian manusia dari sudut ini tidak datang daripada Islam, kerana agama Islam ni agama perpaduan antara kaum, tiada pemisahan kaum. Allah melihat hati seseorang.
hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa paras, dia tidak melihat kepada tubuh badan, tapi dia melihat kepada hati dan amalan. Jadi pembahagian apakah yang Islam lakukan? Pembahagian Islam kepada kafir, mukmin dan kafir, orang Islam dan orang kafir. Itu dia. Jadi jangan disalahfahamkan, nanti pula ada unsur-unsur politik. Memang pun dalam Islam ini, Islam politik. Islam ni di mana-mana pun dia berada, dia mahu berada di atas. Dia mahu memerintah, bukan diperintah. Itu Islam yang mesti kita faham. Mesti kita fahami begitu. Jika kita tidak memahami begitu, kita silap dalam memahami Al-Quranul Karim. Mengapa Al-Quran membagikan mukmin kepada kafir? Sebenarnya pembahagian ini bukan setakat atas kertas pembahagian. Pembahagian cara hidup, pembahagian pergaulan, pembahagian agama, pembahagian semuanya berasas pada iman dan kufur. Iman dan kufur, semua pembahagian. Kita lihat dalam Al-Quran dalam pergaulan, dalam suratul Hashr, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum abna'ahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ini dia Al-Quran. Anda tidak akan dapati satu kaum yang beriman mereka berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun anak-anak mereka, ibu bapa mereka, keluarga mereka dan anak buah mereka. Ini pemisahan yang dibuat oleh Al-Quranul Karim. Al-wala wal firaq. Al-wala kesetiaan dan pembahagian dan penolakan. Al-bara wal bala. Al-bara wal wala. Jadi orang Melayu dia sebutnya, bila sebut wala', Arab dia sebut wala'. Wala' ni lain pula makna. Kalau wala' ni makna dianya ni benda mati api yang kita cucuk rokok tu. Itu wala'. Wala'. Tapi wala' ni kesetiaan. Islam menyatakan kesetiaan kepada sesama Islam. Orang kafir bolehkah setia kepada mereka? Setia ada batas. Islam membahagikan kafir ini kepada beberapa bahagian. Tapi bahagian pokoknya kafir ada zimmi. Zimmi kafir yang patuh kepada peraturan Islam. Patuh pada peraturan Islam, namanya Darul Islam. Satu lagi Darul Harbi. Darul Islam. Darul Islam ni negeri Islam. Satu. Apa artinya negeri Islam? Tak ada orang kafir dalam negeri itu? Ada, tetapi kesetiaan mereka kepada peraturan Islam, kesetiaan mereka. Jadi oleh sebab itu, penyelesaian yang dilihat oleh Islam bukan penyelesaian dari sudut pemisahan antara kaum, antara benua, antara warna kulit, antara keturunan. Tidak, itu Islam tidak memperakukannya sebagai suatu pembahagian kaum yang disahkan oleh Islam. Sebab orang mukmin, orang yang berkumpul atas dasar iman, mereka akan berhimpun kasih sayang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang kamu tidak beriman hinggalah dia berkasih sayang dengan saudaranya sama Islam seperti dia kasih pada dirinya sendiri. Kita fahami di situ. Kita fahami sebaik-baiknya. Jadi ancaman kepada Islam hari ini, ancaman apabila ingin meletakkan Islam ini di bawah kufur. Ini satu perkara yang tidak boleh diterima. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tak ada yang boleh mengatasi Islam. Jika ada usaha-usaha untuk mengatasi Islam, undang-undang ke, peraturan ke, apa-apa ke, mestinya diselesaikan terlebih dahulu. Jangan ada pihak-pihak ataupun peraturan mengatasi Islam. Saya nak beri satu contoh mahkamah syariah dengan mahkamah sivil. Satu kes dahulu, satu perceraian pasangan kafir dan Islam.
pasangan India. Masalah hadanah, masalah pendidikan anak. Siapakah yang berhak terhadap anak itu? Mahkamah Syariah memberikan kepada bapa. Sebab di sana Islam ya'lu, Islam tinggi dan tak ada yang mengatasi Islam. Tetapi bila dibawa ke mahkamah sivil, mahkamah rayuan kalau tak salah sayanya, mahkamah itu membatalkan keputusan yang dibuat di mahkamah syariah, lalu memberikan hak hadanah pada anak-anak itu kepada ibu, walaupun ibunya kafir, bapaknya Islam. Ini adalah satu cabaran, satu perkara yang tidak boleh diterima kerana menghinakan Islam, soal begitu. Dan banyak lagi undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersifatnya begitu. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya mengikut mahkamah rayuan, mahkamah bukan Islam? Tidak, mestinya rujuk kepada mahkamah syariah dalam apa jua undang-undang sekalipun. Dan banyak lagi perkara yang seumpama ini, kita letakkan Islam itu di bawah peraturan yang bukan Islam. Tidak berapa jelas juga kita dengar peraturan yang pada hari pertabalan itu, pergi mari semuanya mesti pakai Islam. Baguslah, tapi berbelit-belit dan nampaknya meliku-liku nak sampai ke situ tu. Ini pun perlu dipahami juga dengan sebaik-baiknya, bahawa peraturan benarkah berjalan begitu ataupun bagaimana. Ini bukan soal nak ganggu politik, tidaklah. Sebabnya kalau ganggu politik ini satu kesalahan besar saya sebenarnya. Besar. Begitu. Lagi apa nak sebutnya. Jadi pembahagian kepada iman dan Islam itu pembahagian Al-Quranul Karim. Iman dan kufur. Iman wal kufru. Yang lain daripada itu, pembahagian yang lain kita terima, tapi penerimaan kita itu tidak sepenuhnya. Pembagian iman kepada mukmin kepada kafir, itu pembahagian yang sah sepanjang Al-Quranul Karim nyatakan begitu. Dan orang kafir itu ada kafir zimmi, undang-undang Islam menyatakan lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Bagi mereka apa yang kita berhak. Kita berhak mendapat perlindungan, keselamatan, makan minum, jaminan yang diberi kepada orang Islam, jaminan yang sama diberi kepada kafir zimmi. Manhum kafir zimmi? Kafir zimmi ini ialah kafir yang berada dalam negara Islam, kalau kita istilahnya agama Islam, dan mereka patuh pada peraturan ini. Mereka tidak derhaka kepadanya. Jadinya lahum ma lana wa alaihim ma alaihim. Undang-undang yang berhak ke atas orang Islam, yang dikenakan ke atas orang Islam, begitulah juga yang dikenakan ke atas mereka tanpa beza. Undang-undang Islam dan undang-undang bukan Islam terhadap mereka tidak ada beza. Kadang-kadang bila dibicara di mahkamah orang bukan Islam mendapat hak, mendapat pengadilan yang lebih berbanding dengan orang Islam. Sayyidina Ali pernah dibicarakan dalam satu kes di mahkamah Islam yang dihakimi oleh Suhnun, kalau tak salah sayanya Suhnun, mengenai baju rantai, baju kepunyaan Sayyidina Ali yang didakwa oleh kafir zimmi, kafir zimmi. Dia kata baju dia, Ali kata baju saya, kafir kata baju dia. Hakim Suhnun bertanya Ali, kamu ada saksi? Ada. Dia kata ada saksi. Bawa sini saksi. Siapa saksinya? Al-Hasan wal Husain. Hasan dan Husain. Mahkamah qadi kata tak boleh. Hasan Husain itu anak kamu, dia tidak boleh, dia bias kepada bapa dia. Apa-apa pun dia kata hak bapa dia walaupun hak orang lain, dia kata macam tu. Jadi kalau begitunya bawa balik, dia kata kepada kafir itu, bawa balik, baju adalah baju kamu menurut keputusan mahkamah, kerana kamu tidak berhak membawa saksi, tetapi Ali perlu membawa saksi dengan betul. Ali dengan rela hati memberi bajunya, baju yang sangat penting sebenarnya bagi hidup seorang yang hidup dalam sebuah negara yang tidak aman pada ketika itu. Tak aman. Baju perang, baju rantai. Bila dibawa ke separuh jalan, kafir mengucap, dia kata tak puas hati, dia kata keputusan itu. Lalu nak hantar balik kepada baju itu kepada Ali setelah dia memeluk Islam.
memeluk Islam kerana sedih. Ali bawa kes ke mahkamah kerana undang-undang Islam memutuskan baju itu sekalipun baju Ali hendaklah diserahkan kepada lawannya, musyrikin. Begitulah undang-undang Islam, dan sepanjang perjalanan mahkamah syariah begitu. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Al-bayyinah, saksi terhadap kepada orang yang mendakwa, dan sumpah pihak yang tertuduh, 'ala man ankar. Seterusnya kita pergi min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kita nak pergi dulu pada muka surat 38. Setiap umat ada kiblatnya sendiri, itu tajuknya. Manusia bebas menentukan sendiri pilihannya sama ada untuk beriman atau tidak beriman. Manusia bebas. Tapi tidak dinyatakan sebelum ini, kebebasan ini terhad sebenarnya. Terhad. Tetapi hanya kepada manusia yang memberi kebebasan seumpama itu, tapi tidak diberi kepada bukan manusia. Kepada manusia, hayawan umpamanya, hayawan, manusia dan jin diberi kebebasan ini. Mengapa? Kerana nikmat terlalu banyak yang Allah berikan kepada manusia. Nikmat akal, nikmat nafsu, nikmat rezeki, nikmat banyak nikmat. Jadi oleh kerana itu manusia perlu gunakan akal, gunakan nafsunya, syahwatnya, gunakan apa yang diberi Allah dan buat pilihan sama ada mahu iman ataupun mahu kufur. Jika manusia mahu iman, maka itulah hidayat. Jika manusia memilih kufur, maka kufur dia akan berhadapan pula dengan perkiraan pada hari akhirat. Kalaupun dunia ini mereka bebas memilih, tetapi bebas itu tidak mutlak, kebebasan itu. Kebenaran bersama-sama kebenaran dan kebatilan. Untuk bertaubat, untuk berbuat kebajikan atau kejahatan, Allah menghendaki untuk memberi kebebasan itu kepada mereka selama mereka hidup di dunia. Bebas ini selama mereka hidup di dunia. Tapi selepas mati manusia tidak bebas lagi. Dia tidak bebas. Hukum Allah menanti mereka. Tetapi tidak akan selama-lamanya bebas, kerana kebebasan seumpama itu tiada lagi di akhirat. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblat yang dihadapinya. Kiblat Kaabah dan Baitul Maqdis itu asalnya. Kemudian berlanjutkan kiblat ini kepada kiblat berfikir, kepada kiblat nafsu, kepada kiblat berbagai-bagai kiblat ekonomi, kiblat pemikiran, kiblat politik, macam-macam kiblat. Jadi setiap umat ada kiblat mereka sendiri, malah setiap orang ada kiblatnya sendiri. Untuk menyatukan manusia semuanya ini boleh dikumpulkan di bawah satu ciri namanya kebajikan. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu untuk mencari kebajikan. Boleh jadi di sana ada kebajikan, berbagai-bagai kebajikan, tapi jangan lupa kiblat Islam, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Islam dan iman itu kiblat yang sebenarnya. Pilihlah mana-mana arah, ideologi, pendapat, fahaman dan hala tuju yang disukai mereka, tetapi tidaklah pula bermakna Allah Subhanahu wa taala merestui apa sahaja yang dipilih oleh mereka. Inilah kenyataan yang kita saksikan pada hari ini. Manusia bebas memilih sama ada iman atau kufur, dosa atau pahala, taat dan maksiat. Ini kerana kebebasan memilih melahirkan kepelbagaian natijah dan rupa. Namun janganlah pula ada pihak yang salah faham bahawa kebebasan itu menunjukkan restu daripada Allah dan sudah dicapai, sudah dicapai. Jangan pula kita fahami segala kebebasan itu adalah diharuskan.
diharuskan kebebasan berpahaman politik, kebebasan beragama, kebebasan lain-lain lagi juga diberi kepada manusia. Tidak, di sana ada panduan, di sana ada pedoman. Mana ada kebajikan, mana lagi kebajikan, keselamatan jika tidak selamat di akhirat. Mana lagi selamat jika orang itu akidahnya salah, akidahnya syirik, tidak akan selamat padanya, kerana itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi pembahagian manusia kepada iman dan kufur melibatkan semua sekali, melibatkan semua pembahagian yang dibuat oleh manusia, semuanya itu ditolak dan hancur semuanya. Pembahagian yang sebenarnya ekonomi, politik, cara hidup, pergaulan masyarakat hendaklah berteraskan iman dan kufur. Mana-mana yang kufur perlu ditolak, ambillah yang Islam. Masyarakat Islam, ekonomi Islam, dan apa lagi pembahagian yang manusia, persaudaraan Islam, bukan persaudaraan berasaskan warna kulit. Hukum menghala ke arah kiblat, sikit lagi, hukum menghala ke arah kiblat telah dihapuskan, telah diputuskan. Tetapi kiblat pilihan manusia tidak sama. Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS dan Ibn Ismail AS menghadap ke arah Kaabah. Bani Israel menghadap ke arah Baitul Maqdis. Umat Islam menghadap ke arah Kaabah. Sehingga bilakah kebebasan ini dilanjutkan? Kebebasan dilanjutkan sehingga saat-saat nazak, sebelum mati. Bila mati tidak ada lagi kebebasan itu. Pada ketika itu mereka tidak bebas lagi menurut kehendak mereka. Mereka tidak mempunyai, mereka tidak mampu lagi memiliki diri mereka. Mereka tidak diberi hak untuk membantah atas hukuman maut yang diputuskan terhadap mereka. Manusia bebas memilih perkara yang disukai oleh mereka. Natijahnya mereka tidak sekata antara seorang dengan yang lain, sebab mereka memilih perkara-perkara pokok yang tidak sama. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala hanya merestui yang baik sahaja dan menolak yang buruk. Justru manusia hendaklah berlomba-lomba memilih yang baik, menolak yang buruk. Fastabiqul khairat, pilihlah yang baik-baik. Jadi bila kita pilih yang baik-baik, biarlah pembahagian itu dengan apa sekalipun, atas dasar apa sekalipun pembahagian, pilih yang baik-baik. Yang baik dan terbaiknya ialah tauhid, akidah. Yang baik dan terbaik ialah yang buruk, dan yang paling buruk ialah syirik pada Allah Subhanahu wa taala dan maksiat. Itu yang paling buruk. Yang baiknya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fastabiqul khairat, Allah Subhanahu wa taala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.